Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-13, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda wa rabatna ala qulubihim id qamu. Saya berhenti di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka adalah merupakan anak-anak muda yang telah beriman kepada Tuhan mereka, lalu kami tambahkan petunjuk untuk mereka. Lalu kami simpulkan keimanan di hati mereka dan dengan itu mereka bangkit. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang watak utama kisah Ashabul Kahfi, iaitu sekumpulan anak muda. Perkataan yang dipakai adalah fityah, iaitu kata jamak ataupun kata ramai untuk fata sebagai tunggalnya. Orang-orang muda ada 3 perkataan dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab, dalam hadis Nabi SAW. Yang pertamanya adalah ghulam, yang keduanya adalah fata, dan yang ketiganya adalah syab. Ghulam ni maknanya kanak-kanak nak meningkat dewasa. Mungkin lebih kurang macam orang kata sekolah tahun 5, tahun 6 ni, tingkatan 1 macam itulah. Manakala syabab pula ialah golongan belia yang sudah mencecah usia 30-an ya, nak masuk 40 ni. Manakala fata adalah usia sekitar 20-an, 30-an, yang mungkin saudara salah seorang daripadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sayaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum. Mereka berkata, mereka ini merujuk kepada ahli kitab. Mereka itu ada yang berkata bahawa Ashabul Kahfi ini 3 orang, keempatnya adalah anjing mereka. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Manakala ada yang lain pula mengatakan bahawa Ashabul Kahfi ini adalah 5 dan keenamnya adalah merupakan anjing mereka. Rajman bil ghaib. Hakikatnya pendapat yang pertama dan kedua tadi tidak berasas. Sebaliknya rajman bil ghaib, yakni hanyalah merupakan telahan ataupun tekaan secara yang tidak berasas. Maknanya pendapat itu tidak ada nilai ilmiah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Manakala ada pula yang berpendapat Ashabul Kahfi itu adalah 7 orang dan yang ke-8-nya adalah anjing mereka. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Maka wahai Muhammad, katakanlah kepada manusia, seandainya perdebatan mengenai Ashabul Kahfi ini bilangannya itu berlaku di kalangan masyarakat, beritahu kepada mereka bahawa Allah lebih mengetahui akan bilangan sebenar mereka, ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak diketahui akan hakikatnya kecuali oleh golongan yang sedikit. Para ulama tafsir berbeza pendapat. Sebahagiannya mengatakan bahawa 3 pendapat yang disebut dalam ayat yang saya bacakan tadi, 3 Ashabul Kahfi, ke-4 anjing, 5 Ashabul Kahfi, ke-6-nya anjing, 7 Ashabul Kahfi, ke-8-nya adalah anjing. Ketiga-tiga pendapat ini adalah merupakan pendapat yang tidak dapat dimuktamadkan. Akan tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat, oleh kerana pada hujung ayat itu Allah mengatakan bahawa bilangan mereka tidak diketahui kecuali oleh orang yang sedikit, Ibnu Abbas mengatakan bahawa aku termasuk dalam golongan yang sedikit yang tahu akan bilangan mereka. Bukan kerana Ibnu Abbas ada mendapat maklumat daripada sumber lain, tidak, tetapi kerana ketajaman kefahaman Ibnu Abbas terhadap ayat itu, yang mana kalau kita lihat pada penceritaan tadi, 3 Ashabul Kahfi, 4 adalah anjing, 5 Ashabul Kahfi, 6 adalah anjing. Kedua-dua pendapat ini disampaikan dalam bentuk yang seperti tidak lengkap, iaitu anjing dan Ashabul Kahfi tidak dipisahkan dengan waw istinafiyah. Maknanya anjing itu termasuk dalam Ashabul Kahfi. Tetapi bagi pendapat Ashabul Kahfi itu 7 dan anjing itu adalah ke-8, cara Allah menyebutnya sedikit berbeza. Kata Allah SWT, wa yaquluna sab'atun, dan ada sebahagian mengatakan jumlahnya adalah 7, wa thaminuhum kalbuhum. Ada waw di situ. Dan waw itu disebut dalam ilmu tafsir sebagai waw as-samaniyah, waw ke-8-8an, kalau boleh saya sebutkan begitulah ya. Kerana selepas perkataan waw itu disebutkan yang ke-8-nya adalah anjing. Waw itulah menjadi hujah Ibnu Abbas
pada menyatakan bahawa pendapat pertama dan kedua adalah pendapat ahli kitab yang tidak berasas, akan tetapi pendapat yang ketiga adalah pendapat yang benar, iaitu Ashabul Kahfi jumlahnya adalah 7 dan yang ke-8 hadir di situ pula adalah anjing yang kita ceritakan di awal tadi. Lanjutan daripada itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada." Dan untuk itu janganlah kamu berdebat dengan mereka. Mereka ini ahli kitab dan pemegang-pemegang kepada pendapat-pendapat ahli kitab. Jangan kamu berdebat dengan mereka akan hal-hal ini kecuali dengan perdebatan sederhana merujuk kepada apa yang zahir sahaja. Wala tastafti fihim minhum ahada. Jangan sekali-kali kamu meminta pendapat atau fatwa daripada ahli kitab tentang hal-hal yang seperti ini. Ayat ini menjadi satu garis panduan penting dalam kehidupan beragama kita, bahawa umat Islam mesti berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dan menjauhkan diri daripada maklumat-maklumat seperti yang menyebut Ashabul Kahfi ni namanya Miksalmina, Tamliha, ya, anjingnya bernama Kitmir. Itu semua Al-Quran tak sebut, hadis tak sebut. Jangan kita peningkan kepala baca buku tebal-tebal nak cari maklumat tentang benda ni, kerana bila Al-Quran tidak sebut, Nabi SAW tidak sebut, kalau maklumatnya ada, pasti maklumat itu bukan daripada Al-Quran dan sunnah Nabi. Ia datang daripada terutamanya Al-Israiliyat. Walaupun ia mungkin dipetik dalam kitab-kitab tafsir, sebahagian daripadanya. Al-Israiliyat adalah riwayat-riwayat, maklumat-maklumat yang tidak wujud dalam Al-Quran, yang tidak wujud dalam sunnah Nabi SAW, tetapi masyhur di dalam literasi golongan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Tetapi yang utamanya adalah daripada kalangan Yahudi, kerana mereka yang lebih luas legasi mereka, iaitulah dinamakan sebagai Al-Israiliyat, menisbahkannya kepada Bani Israel. Maknanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tarasy-syamsa idza tala'at tazawaru 'an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatash shimal wa hum fi fajwatin min. Dan engkau melihat bagaimana ketika matahari terbit ia cenderung ke kanan daripada arah gua, dan apabila matahari terbenam ia cenderung ke arah kiri berkaitan dengan gua ni tadi. Ketika mana Ashabul Kahfi pula lokasi mereka ialah wahum fi fajwatin min. Mereka itu berada di tengah-tengah gua, ya. Dzalika min ayatillah. Semua itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Man yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang mendapat petunjuk daripada Allah, maka dia itu beroleh petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Akan tetapi bagi mereka yang tidak mendapat petunjuk, disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidaklah mereka itu beroleh sebarang panduan dan bimbingan dalam kehidupan. Ayat ini, saudara, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita tentang lokasi gua. Bagaimanakah kita nak mengenal pasti gua tersebut, yang digambarkan bahawa ketika matahari terbit ia berada di kanan gua, dan ketika mana matahari terbenam ia berada di sebelah kiri gua. Sebagaimana yang mungkin saudara pernah baca ataupun tahu melalui dokumentari yang disiarkan di media, Ashabul Kahfi, gua Ashabul Kahfi ini ada dicatatkan di pelbagai tempat, ya, di Turki ada, di Syria ada, malah di Arab Saudi dan di Spanyol pun ada gua, ya, yang dikatakan sebagai gua Al-Kahfi ni lah. Mujurlah orang kata batu kif tak masuk sekali kan. Jadi dalam banyak-banyak tu, yang mana satukah sebenarnya gua Ashabul Kahfi ni? Salah satu daripadanya ialah gua yang berada di Abu Alanda di Jordan, yang mana dalam banyak-banyak gua yang dikatakan sebagai Ashabul Kahfi, keterangan oleh Al-Quran itu sendiri menampakkan bahawa berkemungkinan besar gua kediaman Ashabul Kahfi ini adalah gua yang berada di Abu Alanda di Jordan, tidak jauh daripada ibu negaranya iaitu Amman. Apakah poin utama kenapa Allah menceritakan hal ini, ya? Isunya bukan nak tentukan gua yang mana satu,
Tetapi kita tidak harus lupa kepada apa yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat yang sama, bahawa penceritaan tentang lokasi gua, dzalika min ayatillah, ianya adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah.